Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, malam ini saya akan memperkatakan tentang karut marut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah dalam mimpi sebanyak 100 kali. Dan riwayat ini sangat terkenal di dalam kitab sejarah para ulama. Kalau anda rajin membaca kitab-kitab yang menceritakan tentang riwayat hidup para ulama, semua ulama termasuk ahli fiqh, ahli hadis dan lain lagi, anda akan berjumpa dengan tajuk ini. Para ulama mempunyai 3 pandangan tentang ru'yatullah atau melihat Allah ini. Pandangan pertama mengatakan bahawa orang Muslim boleh melihat Allah di akhirat, dan ini dikatakan ijma'. Kebanyakan ulama berkata begitu. Pandangan kedua pula, ulama yang menganggap bahawa melihat Allah, ru'yatullah di dunia ini tidak mungkin berlaku, tidak boleh melihat. Manusia mukmin muslim tidak akan dapat melihat Allah di dunia ini. Bagaimanapun ada segelintir mengatakan boleh melihat. Pandangan ketiga yaitu golongan ulama yang mengatakan bahawa ru'yah Allah atau melihat Allah dalam mimpi boleh berlaku, tetapi ada juga yang mengatakan tidak berlaku. Berikut saya akan memaparkan sebuah klip video yang dikirim oleh seorang penonton, dan dia meminta saya supaya memberi ulasan. Dalam video ini seorang penceramah menyampaikan maklumat atau riwayat mengenai Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi melihat Allah sebanyak 100 kali itu. Sebut Imam Ahmad ibnu Hanbal telah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana hidup 99 kali diriwayatkan dengan kisah tersebut. Boleh rujuk dalam kitab Jawharatul Tauhid, syarah pada kitab tersebut Imam Ibrahim Al-Bajuri. 99 kali jumpa dalam mimpi. Kita mimpi jumpa apa? Jumpa Jebon, jumpa binatang, jumpa benda-benda hak merapuh. Tapi Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tak mustahil. Benda tu boleh berlaku sebab Allah Taala ni wajib ada. Dan kisah Isra' Mi'raj pun berlaku berkenaan dengan Nabi SAW jumpa dalam keadaan yaqazah, sedar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila berjumpa tu dia berazam, dia kata kalaulah aku berjumpa kali yang ke-100, kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila dalam keadaan tu Allah Taala makbulkan hajat dia, maka berjumpa kali yang ke-100. Bila berjumpa kali yang ke-100 dalam mimpi, maka ketika itu Masya Allah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan yang boleh mendekatkan diri orang-orang yang al-muqarribun ilaika, maksudnya mendekatkan diri kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab persoalan dengan kata qiraatu tilawatu kalimati, membaca ataupun membaca ayat aku, iaitulah Al-Quran. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin au bi ghairi fahmin, baca tu faham ataupun tak faham. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, bifahmin au bi ghairi fahmin, faham ataupun tak faham tetap dikira sebagai amalan yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah penjelasan penceramah itu berkaitan dengan dakwaan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal mimpi melihat Tuhan 99 kali. Kemudian Ahmad bin Hanbal minta 1 kali lagi untuk melihat Allah, dan dikurniakan juga permintaan itu.
Apabila saya merujuk kepada kitab, saya dapati bahawa bukan ada satu riwayat, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah dalam mimpinya. Dalam satu riwayat yang dinisbah kepada Abdullah bin Ahmad, iaitu anak kepada Ahmad bin Hanbal, dia menceritakan bahawa sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapa aku menceritakan, ra'aitu Rabbul Azza wa Jalla fi naum, aku melihat Tuhan Azza wa Jalla dalam tidur. Faqultu, maka aku berkata, ya Rabb, ma afdal ma taqarrabal mutaqarribuna bihi ilaika, apakah yang paling baik untuk mendekati kepada kamu oleh orang yang mau mendekati kepada kamu. Faqala, Tuhan berkata, kalami ya Ahmad, kata-kata aku ya Ahmad, firman aku ya Ahmad. Kemudian Ahmad bertanya Allah lagi, ya Rabb, bifahmin au bighairi fahmin, iaitu firman Allah, kata-kata Allah itu apakah membacanya dengan faham atau tidak faham? Qal, Tuhan berkata, bifahmin au bighairi fahmin, dengan faham atau tidak faham. Ini Tuhan menjawab kepada Ahmad bin Hanbal dalam riwayat ini. Tapi dalam riwayat lain pula mengatakan seperti dengan ustaz itu berkata, iaitu Ahmad bin Hanbal mimpi melihat Allah 99 kali. Kemudian dia memohon sekali lagi untuk melihat Allah dalam mimpi, dan dikurniakan permohonannya itu. Jika kita merujuk kepada pandangan para ulama mazhab Hambali yang kini dikenal sebagai ulama Salafi, aliran Salafi sebagaimana dinamakan oleh pengikut Ahmad bin Hanbal pada waktu ini, saya dapati bahawa memang ada masalah besar untuk nak menjawab soalan ini, kerana seperti saya akan merujuk di sini beberapa nama ulama besar mereka, seperti dengan Imam Shihab Al-Abir Al-Maqdisi Al-Hambali. Dia kata dalam kitab fi Badr Al-Munir fi Ilmu Ta'bir, katanya, wa qad kara qaumun ru'yatul bari azza wa jalla fil manam, mana sebahagian orang, sebahagian kaum telah menafikan bahawa boleh melihat Allah. Al-Bari ini adalah Allah azza wa jalla fil manam, dalam waktu tidur. Innama hiya wasawisu wa akhlaq la hukum lidhalik, merupakan waswas wa akhlaq dan mencampur aduk. Dan Imam Syihab kata, wa hadzal inkar laisa bi sahih, orang yang mengingkar bahawa tidak boleh melihat Nabi dan melihat Allah dalam mimpi ini tak betul, hadza ghair sahih. Dan dia memberi hujah bahawa kalaulah kita melihat Tuhan dalam mimpi, kalau kita lihat Tuhan itu perkara yang baik-baik, itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahawa yang kita nampak itu perkara yang tak baik, perkara yang buruk, itu bukan daripada Tuhan. Ini pandangan Shihab Al-Abir Al-Maqdisi Al-Hambali. Setengah ulama lain dari mazhab yang berbeza, bukan daripada mazhab Hambali, pun mempunyai pandangan yang hampir serupa dengan Imam Shihab Al-Abir Al-Maqdisi Al-Hambali, seperti Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi dalam kitab Al-Zakhirah. Dia menyebut bahawa iza ra'allahu ta'ala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya amsilatun tadrubu lahu biqadril halihi, iaitu kalau kamu melihat dalam mimpi melihat Allah atau melihat Nabi, dan kita boleh menjadi contoh, yang boleh dijadi contoh mengikut keadaan orang yang melihat, mengikut keadaan orang yang melihat. Fa iza kana muwahhidan, kalau orang itu merupakan orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada tauhid, bukan etis,
wa ra'a hasanan, dia akan melihat perkara cantik, perkara mulia. Au mulhidan ra'ahu qabihan, kalau orang itu merupakan orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia akan melihatnya jadi tak cantik, jadi qabihan, jadi hodoh. Bagi saya, jawapan yang diberi oleh Imam Syihabuddin Al-Abir Al-Maqdisi Al-Hambali dan Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi ini tidak logik. Sebab seseorang mimpi melihat Allah, kalaulah yang dilihat itu adalah baik, maka kita boleh menganggap itu Tuhan. Dan kalau kita melihatnya hodoh, ia bukan Tuhan, tidak masuk akal, bukan logik. Bukan logik sama sekali. Ini bercanggah dengan logik, bercanggah dengan akal. Kita tidak boleh menjadikan hujah. Ya. Dan kita pergi kepada Syekh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berkata, innahu yumkin an yara al-insan rabbahu fil manam. Ia boleh, mana untuk seseorang manusia itu melihat Tuhan waktu tidur. Boleh. Bagi Ibn Taymiyah boleh berlaku. Lakin ma ra'ahu laisa huwa al-haqiqah. Tapi yang dia lihat itu bukan hakikat. Jadi macam mana? Tengok Tuhan boleh dalam mimpi, dalam tidur, tapi yang dia lihat itu bukan hakikat, bukan perkara benar. Jadi macam mana? Jadi ini dalam jawapan Ibn Taymiyah ini sendiri ada penafian. Kata boleh lihat, tapi yang lihat itu bukan hakikat. Mana tak masuk akal juga. Dia kata lagi, Syekh Ibn Taymiyah kata lagi dalam Al-Fatawa, ni kata pergi baca Al-Fatawa, wa man ra'a Allah Azza wa Jalla fi manam ka'annahu yarahu fi suratin min as-suwar bihasab hal ar-ra'i, seperti kata Syekh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi juga sama. Sekiranya orang itu melihat Allah dalam mimpi adalah tertakluk kepada seseorang itu sendiri. In kana salihan, jika dia itu merupakan orang baik, ra'ahu fi suratin hasanah, dia akan melihat dalam bentuk Tuhan. Tuhan itu akan muncul dalam bentuk yang baik. Kalau dia itu merupakan orang yang tidak baik, orang yang jahat, dia akan lihat Tuhan pun jadi hodoh, jadi jahat. Pandangan Ibn Taymiyah sama dengan pandangan Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Idris Al-Qurafi. Lepas tu satu lagi pandangan, dia kata wa qad yara al-mu'min rabbahu fil manam fi suratin mutanawwi'ah. Boleh jadi seseorang itu melihat Tuhan di dalam tidur itu fi suratin mutanawwi'ah, dalam bermacam-macam gambaran, ala qadri imanihi wa yaqinihi, terserah mana tertakluk kepada keiman dan keyakinannya. Fa idza kana imanuhu sahihan lam yarahu illa fi suratin hasanah. Dekat dengan jawapan tadi juga. Kalaulah dia beriman betul, yang baik, maka dia akan melihat dalam bentuk yang baik. Tuhan itu cantik. Wa idza kana imanuhu fi imanihi naqsun ra'a ma yushbihu imanuhu. Kalau iman dia itu kurang, maka dia akan melihat seperti imannya juga, yaitu iman yang kurang itu. Wa ru'yal manam laha hukmun ghaira ru'yal al-haqiqah fil yaqidah. Dan hukum melihat Tuhan waktu dalam keadaan tidur, hukumnya bukan ru'yah al-haqiqah fil yaqidah, bukan pandangan benar, pandangan yang benar fil yaqidah, dalam keadaan berjaga. Ya. Ada banyak lagi lah pandangan-pandangan, tapi saya mencukupi dengan pandangan ulama-ulama terdahulu setakat itu saja. Dan saya pergi kepada ulama salafi
Arab Saudi pada zaman sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia kata, la a'rif sihhatuha, aku tak tahu mana kesahihannya, betul atau tidak. Wa qila innahu, mana dia kata, ada orang kata innahu, iaitu Ahmad bin Hanbal, ra'a rabbahu, melihat Tuhannya, lakin la a'lam sihhatu dzalik, tapi aku tidak tahu apakah betul atau tidak betul. Begitu juga Syekh Utsaimin, dzukira anna al-Imam Ahmad ra'a rabbahu, disebut bahawa Imam Ahmad itu melihat Tuhannya, lakin la adri, tapi aku tidak tahu hal yasih atau la yasih, aku tidak tahu apakah itu betul atau tidak betul, sah atau tidak sah. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini, semua riwayat, semua pandangan para ulama yang saya sebut tadi, kita pasti lihat pula di dalam Al-Quran. Apakah ada di dalam Quran mengatakan kita boleh melihat Tuhan dalam mimpi, dalam tidur? Tidak ada di dalam Quran. Tidak ada. Kalau kita pergi kepada hadis, ada hadis yang kata boleh lihat, ada hadis yang kata tidak boleh lihat. Dan hadis, kedua-dua hadis ini semuanya ada masalah. Walaupun ulama mungkin akan menerima satu hadis dan menolak satu hadis lain. Dan kalau kita pergi pula kepada para sahabat, saya tidak pernah terbaca bahawa Khulafa'ur Rasyidun, kalau sahabat-sahabat lain saya tidak tahu. Nanti saya bercakap tentang Khulafa'ur Rasyidun sahaja. Tidak pernah dengar bahawa mereka pernah bermimpi melihat Tuhan. Wallahu a'lam. Kalau saya tidak terbaca, tak sampai lagi kepada maklumat itu, wallahu a'lam. Tapi setakat ini, keempat-empat orang sahabat ini, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, tidak langsung ada riwayat yang mengatakan mereka mimpi melihat Allah waktu tidur. Okey, setakat ini saja penjelasan dan jawapan saya terhadap video yang dihantar kepada saya. Ulasan ini bukanlah ulasan yang mu'tamad, dan kita perlu lagi mengkaji. Mungkin kalau ada sesiapa yang merasakan bahawa mereka ada hujah yang lebih tepat, boleh bentangkan dan bawakan nas dan teks supaya kita boleh menilainya. Setakat ini saja untuk malam ini, dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.